Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Qila man ata'ani yaqulu jannah wa man asani faqad aba. Al-qamaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi yang dimuliakan Tuan Pengurus Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kita pada malam ini, pada awal Muharram tahun 1445 Hijrah. Mudah-mudahan segala amalan tahun Islam yang lepas ini, kebaikannya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan pada tahun yang lepas ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita pada malam tahun baru Islam 1445 Hijrah, mudah-mudahan dengan kehadiran dan kesungguhan tuan-tuan pada malam ini, saya nampak di surau ni, majlis ini dia ramai, ya. Tak pastilah nanti lepas isyak kok ada nasi ambeng ke, kita tak tahulah kan, tak. Ya. Tapi ikut bau macam tak nampak lah. Bau nasi ambeng ni dia jauh pun dah bau. Tapi mungkin ada satu yang surprise, yang mengejutkan. Kambing golek lambat datang, kita pun tak tahu. Jadi tahun baru ni kita banyak bersangka baik lah dengan AJK Surau kan. Kalau tak ada nasi biryani pun kita okey. Kita ni orang kampung punya level, tak kisah tuan-tuan, biasa-biasa. Ada biryani pun dah okey dah. Ya. Baik, jadi malam ini saya ingin meneruskan kitab bulanan
Tambiul Ghafilin, kitab tasawuf. Dan saya ingin sentuh berkenaan dengan satu bab yang kita namakan penyakit hati. Dan penyakit hati ini tuan-tuan yang mulia kita panggil kibir. Kibir ataupun takabur. Dalam bahasa kita sombong. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun sebesar zarah. Jadi penyakit sombong ni sekiranya ada dalam diri kita, kita tak boleh nak masuk surga. Apa makna sombong? Makna sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu maknanya ialah kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu maksud sombong. Ada tak orang sombong? Banyak. Ramai. Di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikisahkan panjang, tuan-tuan yang mulia. Dan kita tahu dalam sejarah Azazil. Azazil ni 80,000 tahun hidup dahulu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Azazil 80,000 tahun lebih dahulu hidup berbanding Adam alaihissalam. Azazil ini ialah ketua para jin. Jin ketuanya Azazil. Dan dia ialah imam kepada para malaikat. Siapa tu Azazil? Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Taala perintahkan Azazil, ataupun kita panggil iblis. Maka Allah Taala perintahkan, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam tanda hormat. Maka iblis ni tuan-tuan yang mulia, dia 80,000 tahun hidup lebih awal daripada Adam alaihissalam. Dia ketua para jin. Dia imam kepada para malaikat. Iblis ni, makhluk Allah Ta'ala ni bukan biasa-biasa. Bukan calang-calang, paling senior. Di antara makhluk Allah Ta'ala yang paling awal diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah iblis. Bukan biasa-biasa tuan-tuan. Bos. Bos jin. Imam malaikat. Hebat. Sangat hebat. Senior. Orang senior. Maka bila Allah Ta'ala perintahkan, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam tanda hormat. Apa iblis jawab? Kenapa mesti aku kena sujud dengan dia? Katanya, apa alasan kamu tak nak sujud dengan dia? Ini jawapan makhluk Allah Ta'ala yang sombong. Aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ini ialah satu perkara ataupun dosa iblis laknatullah alaihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia engkar arahan Allah Taala dan dia mengaku dengan satu sifat, iaitu dia rasa lebih hebat, dia rasa lebih baik daripada orang lain. Apabila dia menyatakan diri dia ini diciptakan dari api dan Adam alaihissalam daripada tanah. Ciri-ciri pertama orang sombong tuan-tuan yang mulia, apabila dia rasa lebih baik, dia rasa lebih hebat daripada orang lain,
dan dia meremehkan orang lain. Ini sifat sombong. Bila dia ada rasa lebih baik, lebih hebat dan dia meremehkan orang lain, dia ada sifat sombong. Saya tanya tuan-tuan, di antara saya dengan tuan pengerusi ni siapa lebih handsome? Saya tak cakap ya. Kalau tuan pengerusi ngaku dia sombong, saya dengan tuan-tuan, antara saya dengan tuan-tuan siapa yang handsome? Senang cakap ustaz je lah kan. Kalau tak nanti kena dapat sombong. Orang yang merasa dirinya hebat, lebih baik daripada orang lain dan dia meremehkan orang lain, memperkecilkan orang lain, dia terkena penyakit sombong. Dan makhluk Allah Ta'ala yang pertama-tama kalinya, walaupun dia paling senior, dia paling hebat, tetapi bila dia tak ikut perintah Allah Ta'ala dan merasa dirinya hebat, maka Allah Ta'ala telah ingkarkan dia dan dia dikeluarkan daripada surga Allah Ta'ala, dicampakkan ke dunia. Dialah makhluk yang bernama Iblis, laknatullah alaih. Suatu tuan-tuan yang mulia, di antara perkara yang kita kena takut dalam setiap kehidupan kita seharian ialah kita merasa yang kita ini lebih baik, lebih hebat berbanding orang lain. Ini bahaya. Kita tak rasa hebat, kita tak rasa mulia, kita tak rasa baik sebab kita orang biasa. Ahli karya Surau Haji Maksum, orang biasa. Tak ada jawatan kuasa, tak ada jawatan, memang rasa biasa. Itu perkara biasa. Tetapi bila dia ada jawatan, tuan-tuan yang mulia, dia ada pengaruh, ada kekuasaan, dia jadi luar biasa. Ada tak orang yang dia sombong sebab kekuasaan dia? Ramai. Di antaranya orang yang sombong, tuan-tuan yang mulia, dan dia rasa hebat, dia rasa lebih baik daripada orang lain, ialah Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun ni tuan-tuan yang mulia, hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada kejahatan yang Fir'aun buat, kemurkaan Allah Ta'ala yang amat tinggi. Fir'aun itu dia raja yang memerintah negara Mesir pada masa itu, tuan-tuan yang mulia. Dia punya kekuasaan pemerintahan yang mana kita tahu bila dia cakap dia cakap bunuh semua anak-anak laki-laki. Sebab takut nak ambil alih kerajaan dia, maka setiap ibu yang mengandung akan dihantar polis jaga ibu yang mengandung. Bila dia melahirkan laki-laki, bunuh. Ini Fir'aun, raja yang ada kekuasaan, zalim. Kezaliman Raja Fir'aun itu kita maklum. Tetapi di antara satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala atau yang melihat tidak boleh terima Fir'aun laknatullah alaih, karena dia telah mengaku satu perkara yang tak ada orang lain mengaku melainkan dia je kat dunia, yaitu sebutan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ialah Tuhan yang Maha Esa. Inilah perkataan mungkar, kemaksiatan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala bila Fir'aun mengaku yang diri dia Tuhan. Kenapa? Kerana jawatan, karena pangkat, karena kerajaan. Dia rasa dia hebat, maka dia cakap aku lebih baik daripada orang lain dan aku punya kuasa, sampai mengaku anna rabbukumul a'la. Sebab itu orang sombong ni tuan-tuan mulia, dia menolak kebenaran walaupun dia nampak dekat mata dia ada kebenaran. Bila Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan yang mulia berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, dia ajak bertanding. Fir'aun ni banyak tukang sihir, setengah pendapat menyatakan 70 orang, setengah pendapat menyatakan 7,000 orang. Tukang sihir Fir'aun ni tuan-tuan yang mulia nak lawan Musa satu orang.
Dan tukang sihir Fir'aun ni tuan dia, mereka ni pakar dalam bidang-bidang sihir. Maka bila berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka telah mencampakkan tali-tali yang dipegang oleh mereka dan bertukar menjadi ular-ular. Yang sendiri disaksikan oleh Fir'aun dan juga Nabi Musa alaihissalam. Semua rakyat Fir'aun tengok bila tali dicampak bertukar jadi ular. Ular banyak tuan-tuan. Kalau 7,000 tukang sihir campak tali, 7,000 ular di hadapan mereka sehingga merasakan mereka ni gerun, takut. Musa alaihissalam dia pun orang, dia pun manusia. Bila Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, di tangan kamu ada tongkat, campaklah. Maka bila Nabi Musa alaihissalam campak, dia bertukar menjadi ular. Mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam, ular yang besar tadi memakan ular yang kecil yang tadinya tali oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir tuan-tuan, campak tali jadi ular. Semua orang takut, banyaknya ular. Tongkat Nabi Musa alaihissalam tampak jadi ular yang besar, makan, telan ular-ular yang kecil. Semua tuan-tuan yang melihat tukang sihir ni dia tahu yang sesungguhnya apa yang dia nampak, apa yang dia lihat ini daripada Musa alaihissalam ini bukan sihir. Tukang sihir tahu siapa sihir. Maka semua tukang-tukang sihir beritahu, wahai Musa, kami beriman pada Tuhan kamu, kami percaya dengan apa yang kamu buat. Fir'aun nampak kebenaran itu tuan-tuan. Tukang sihir semua beriman pada Nabi Musa alaihissalam sebab dia tahu tongkat yang jadi ular itu bukan main-main, itu betul. Maka Fir'aun bagi tahu apa? Wahai tukang-tukang sihir, kamu telah belut. Kamu telah, pikiran kamu ini telah dirasuk, disihir oleh Musa alaihissalam. Maka aku akan jatuhkan hukuman bunuh kepada kamu. Sebab apa? Sebab Fir'aun ni dia punya rasa sombong. Dia tolak kebenaran walaupun dia nampak dengan mata dia. Yang sebenarnya Musa AS dia bukan tukang sihir. Tetapi dia ada sifat sombong. Benda benar, benda betul pun dia rasa tipu. Dia cakap, oh ini kamu dah komplot kan, tukang sihir dah komplot, dah geng dengan Musa AS nak jatuhkan aku, maka aku jatuhkan hukuman. Maka mereka beritahu, sungguhnya kami beriman pada Tuhannya Musa AS. Apa yang kamu nak buat pada kami, terserah pada kamu. Suatu orang sombong di dalam dia tak nampak benda betul. Orang sombong, dia tak nampak benda betul, benda benar dia tak nampak. Rasanya dia je betul. Tapi bila Nabi Musa alaihissalam tentang dia lari daripada kejaran tentera-tentera Fir'aun. Laut Merah tuan-tuan yang boleh. Bila Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, ketuk tongkat kamu ni dekat laut, maka laut terbelah. Musa alaihissalam jalan dengan Nabi Allah Harun alaihissalam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Dikejar dengan Fir'aun dan juga tentera-tenteranya. Nabi Musa bersama dengan pengikutnya menyeberangi laut yang terbelah. Fir'aun kejar kat belakang. Fir'aun nampak yang laut terbelah. Yang membelahnya ialah Musa AS dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Fir'aun cakap kepada tentera-tenteranya, wahai bala tentera, tengok laut terbelah sebab aku nak lalu. Tengok, laut terbelah, aku nak lalu, laut terbelah. Ni Fir'aun. Dia nampak kebenaran. Nabi Musa AS bersama dengan pengikut-pengikutnya lalu dulu menyeberangi. Tetapi sebab dia rasa sombong Fir'aun, dia cakap, tengok sampai laut pun terbelah sebab aku nak lalu. Dia nampak kebenaran tuan-tuan yang mulia. Musa AS lalu dulu. Kalau betul dia yang hebat, kenapa dia tak lalu dulu? Tapi sebab dia punya sifat sombong tuan-tuan yang mulia. Nabi Musa AS dan mengikutnya sampai ke seberang tuan-tuan yang mulia. Maka Fir'aun dengan rasa sombong, bongkak, egonya menyeberangi Laut Merah ini tuan-tuan yang mulia. Sehingga Allah Ta'ala mengelamkan dia. Begitulah dalam perkataan Fir'aun laknatullah alaih. Dalam keadaan dia tenggelam, timbul tuan-tuan yang mulia.
untuk dilemaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bagi tahu amantu bi rabbika wa Musa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam keadaan dia lemas, yang mana nyawanya pada masa itu nak keluar daripada tenggorokan. Dia merasa pada masa itu barulah dia rasa yang betul hebat ini bukan dia, tetapi ada satu kuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi iman seperti macam itu tuan-tuan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kita ni tuan-tuan dia, kalau kita punya kekuasaan, punya pangkat, punya kedudukan, punya pemerintahan, jangan sombong. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu macam mana hebatnya. Allah Subhanahu wa taala mematikan Fir'aun laknatullah alaih, ditenggelamkan di dalam lautan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tuan yang mulia bagi tahu kita tentang satu lagi raja, iaitu Raja Namrud laknatullah alaih, hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ni tuan-tuan yang mulia, dia orang yang zalim, raja yang zalim. Dia punya kesukaan ni tuan-tuan yang mulia kepada harta, pangkat dan kedudukan. Dalam keadaan rumah istana yang mewah, dikelilingi dengan emas permata. Raja-raja dulu tuan-tuan yang mulia, kalau dia nak makan, nak minum ni, dia punya gelas, dia punya pinggan, mangkuk dia ni daripada emas. Dalam istana dia ni semua serba lengkap, dengan dayang-dayang, putri-putri, wanita-wanita yang cantik, apa nak semua dapat. Tetapi dalam istana yang cantik ini, Raja Namrud laknatullah alaih tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah bagi dia satu penyakit, yang mana penyakit ni tuan-tuan yang mulia tidak pernah berlaku dulu, sekarang dan sampai kiamat, melainkan pada Raja Namrud laknatullah alaih. Satu penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa taala masukkan satu ekor nyamuk sebelah kanan, dia stuck dekat tengah-tengah, yang usia nyamuk itu 200 tahun. Masuk kat telinga, dia tersangkut dekat tengah, yang mana nyamuk ni dia akan bunyi bergema dekat kepala otak dia. Dan nak pastikan seronok, nak hilangkan gema bunyi tadi, nyamuk tadi, dia kena ketuk kepala dia. Bila dia ketuk kepala, dia rasa segar, hebat. Bila orang ketuk, dia seronok. Jadi dia buat apa? Maka dia kumpulkan semua rakyat dia, baris ke istana, daripada pintu istana sampai ke kampung-kampung hulu. Setiap rakyat datang wajib ketuk kepala dia, supaya dia dapat segar, dapat seronok, dia akan bagi uncang emas. Begitulah rutin harian duduk dalam istana, singgasana emas permata, dikelilingi oleh wanita-wanita, makan yang sedap. Tetapi Allah Ta'ala telah hantar nyamuk tuan-tuan yang mulia, masuk kat telinga dia. Dan dia tahu tuan-tuan yang mulia, inilah dia bekerja Allah Subhanahu wa taala atas kemurkaan dia sendiri. Kerajaan, pangkat, pemerintahan tidak boleh bagi dia kesenangan, kebahagiaan, dia tahu. Tetapi sebab dia sombong sebagai seorang raja, maka dia telah menidakkan perkara yang benar dalam kehidupan dia. Dan Raja Namrud laknatullah alaih tuan-tuan, pada satu masa dia kumpulkan rakyat dia, buat makan-makan majlis, buat makan-makan satu kampung, makan-makan, tinggalkan dia punya tempat persembahan, tempat-tempat berhala. Maka masuklah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tengok berhala banyak, besar ada, kecil pun ada. Ceritanya menyatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah memecahkan berhala-berhala yang kecil, digantungkan kapak dekat leher kepada berhala yang besar, atau dekat tangan tu digantungkan kapak. Maka bila Raja Namrud laknatullah alaih balik dengan dia punya rakyat dia itu, lepas makan-makan, masuk tempat persembahan berhala, dia tengok habis hancur semua berhala-berhala yang kecil, melainkan ada satu berhala yang besar.
Dan ada di antara mereka yang menyatakan perbuatan ini dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sebab dia tak ikut majlis makan-makan. Siapa-siapa yang tak ikut majlis makan-makan senang dituduh, tuan-tuan yang mulia. Maka di antara orang yang dituduh pada masa itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak pergi majlis makan-makan. Maka bila tuan-tuan Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh orang-orang polisi, Raja Namrud sallallahu alaihi tanya, wahai Ibrahim, adakah kamu yang memecahkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim alaihissalam beritahu, wahai Raja, yang aku tahu ini tak semua pecah. Yang kecil-kecil aja pecah. Yang paling besar tak pecah. Dan dikatakan aku nampak, aku tengok, dapat cerita, yang dekat berhala paling besar tu ada kapak tangannya. Mungkin berhala yang besar ni yang pecahkan yang kecil-kecil. Maka Namrud radhiyallahu anhu, Raja Namrud ni bila dia dengar perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia punya sakit telinga tu lain macam, tuan-tuan. Wahai Ibrahim, tahukah kamu inilah berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami? Dia tak boleh bercakap. Mana mungkin yang besar ni boleh memecahkan yang kecil? Dia tak boleh cakap. Ibrahim berkata, kalau tak boleh cakap, kenapa kau sembah dia? Maka punya marah Raja Namrud, dia tahu kebenaran. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beritahu kebenaran. Berhala tak boleh cakap. Kenapa sembah dia? Tetapi sebab dia ada sifat sombong. Tangkap Ibrahim alaihissalam. Betul ke salah? Belakang cerita. Tangkap. Tangkap tuan-tuan yang mulia. Terus jatuh hukum. Tak ada siasat-siasat. Ini mesti orang dia. Tangkap, jatuh hukum. Apa hukum dia? Nak dibakar dalam api yang membara. 40 hari, 40 malam dikumpulkan bakaran api, tuan-tuan yang mulia. Bila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nak dicampakkan ke dalam api, kerana api terlalu menjulang tinggi, menggunakan satu lastik, tuan-tuan yang mulia, menjanik nak campak dia. Disaksikan oleh rakyat-rakyat bala tentera Raja Namrud sallallahu alaihi yang duduk di atas singgasana nak tengok macam mana orang yang telah memecahkan berhala mereka ini dihukum bakar oleh Raja Namrud dan juga pengikut-pengikutnya. Saksikan dekat pentas utamanya satu acara pembakaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila dicampak tuan-tuan di dalam api yang sedang menjulang tinggi, campak masuk dalam tuan-tuan yang mulia, maka bersorak-sorailah semua bala tentera pengikut-pengikut Raja Namrud radhiyallahu anhu. Seronoknya bila nampak satu orang tuan-tuan yang mulia dicampak dalam api, semua sorak-sorai. Suka. Disaksikan oleh Raja Namrud radhiyallahu anhu. Dalam keadaan begitu, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya naru kuni badan salaman ala Ibrahim, wahai api, kamu, kata Allah Taala, sejuk dan sejahteralah kepada Nabi aku Ibrahim alaihissalam. Maka dalam api yang marak itu, tuan-tuan mulia, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan satu bulu roma dia pun tidak dibakar oleh api Allah Subhanahu wa taala. Bila keluar ni, tuan-tuan, disaksikan oleh Raja Namrud dan juga pengikut-pengikutnya, nampak mereka, tuan-tuan. Bila dia tengok api keluar, tuan-tuan, keluar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tanpa terbakar. Maka atas rasa sombong seorang raja, maka dia berkata, ini Ibrahim telah sihir kita. Dia tak boleh terima kebenaran. Sebab tu orang sombong itu dalam apa keadaan pun, walaupun perkara itu betul, benda itu benar, dia tak kisah pun. Yang dia rasa dia betul ya. Di sifat yang pertama, orang sombong, dia menolak kebenaran. Dan dia mempelekehkan orang. Ini sifat pertama orang sombong. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tentang dia rakamkan peristiwa orang sombong, yaitu Qarun
Qarun ni tuan-tuan yang mulia. Dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun ni kaya. Suatu ada orang cakap harta karun, harta Qarun. Bila Qarun berjalan ni tuan-tuan mulia, nak tunjuk kekayaan dia, dia akan diiringi oleh 600 pengiring. 300 laki-laki, 300 perempuan. Dan dia ada pengawal, 4,000 orang pengawal yang membawa dia punya kunci-kunci, pintu-pintu besi kekayaan dia. 600 tambah 4,000 pengawal pribadi. Datang berjalan diiring Qarun. Dan di belakang mereka ini akan diikuti lagi oleh 4,000 ekor binatang ternak yang dijaga oleh pengikut-pengikut Qarun, yang mana keadaan binatang ternak tadi gemuk-gemuk. Bila dia berjalan itu di bandar-bandar, maka orang akan tengok macam mana Qarun ni, dia punya kaya, dia punya hebat. Dia bawa dengan harta dia sekali, dia bawa pengiring dia sekali. Bahaya tuan-tuan bila jalan banyak pengiring. Kita pernah jalan ada pengiring masa jadi pengantin. Saya tak berapa, Pak Ripin lagi banyak zaman dulu. Tapi Qarun itu tuan-tuan, bila dia berjalan, dia memang sengaja nak tunjukkan kekayaan dia pada orang lain. Dia nak bagi tahu orang lain dia lebih hebat, dia lebih baik daripada orang lain. Dia lebih kaya daripada orang lain. Bila orang nak kutip zakat, Qarun beritahu, aku punya harta sebab ilmu aku. Sebab kepandaian aku buat bisnes. Sebab itu aku kaya. Engkau tak ada ilmu, engkau tak tahu. Sebab aku kaya, sebab aku ada ilmu. Ini orang yang paling bahaya bila dia rasa ilmu dia lebih bagus daripada orang lain. Kita ni, kalau ada ilmu, untuk merendah-rendahkan orang lain tu tinggi. Baru darjah 6 nak lawan ni doktor. Kan? Baru belajar 2 tahun nak mengajar kita. Kita belajar 28 tahun. Kita kerja ni kalau kat kilang macam saya ni tuan-tuan. Kerja kilang. Masuk-masuk kilang temu duga. Kita ni ada degree, ada ijazah, rasa dah hebat dah. Masuk-masuk kilang nak temu duga, yang tunjuk kita tu leader je. Ni mana temu duga? Leader je. Oh. Tapi leader punya power tu luar biasa walaupun kita ada ijazah. Dia mungkin SRP, SPM je. Tapi sebab power dia. Sebab apa? Sebab dia orang lama. Bila kita besok jadi pangkat, ada eksekutif. Dia leader, tapi bila kita bagi arahan, orang tak dengar. Leader bagi arahan, dengar. Sebab apa? Sebab ilmu dia. Power dia. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia betul. Suatu orang ada ilmu ni tuan-tuan dia, yang paling bahaya bila kita rasa lebih baik daripada orang lain, tak boleh nak terima apa-apa pun pandangan dan nasihat orang lain. Sebab itu orang yang paling susah nak terima nasihat, teguran, ialah bila dia berada di atas. Pengerusi surau paling hati-hati. Nazir lebih hati-hati. Pengerusi surau kena hati-hati. Nazir masjid kena lagi hati-hati. Sebab apa? Sebab bila kita ditegur ni tuan-tuan mulia, dinasihati orang tuan-tuan mulia, kebarangkalian kita nak cakap, lu siapa? Ni pengerusi surau 18 tahun. Ni nazir masjid 32 tahun. Tiba-tiba masa program korban, ada orang nak bagi cadangan. Saya nak cadangkan tuan pengerusi, nak cepat program. Kalau kita korban pukul 9, 11 dah siap, 13 ekor, kita buat macam ni. Kita jawab, lu siapa? Bila kita ada pangkat kedudukan itu, kebarangkalian kita nak dengar cakap orang lain, nasihat, teguran orang lain,
Bila kita buat salah, orang cakap, tuan buat salah. Kita nak cakap maaf tu, tuan-tuan, di antara ciri-ciri orang sombong, dia susah minta maaf. Dan dia tak akan menyesal. Ciri-ciri orang sombong, dia susah minta maaf dan dia tak menyesal. Suatu bila iblis laknatullah alaihi, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala perintahkan, wahai iblis, aku campak kamu dekat dunia. Iblis ni, tuan-tuan yang mulia, dia tak minta maaf dengan Allah. Dia tahu dia salah. Allah Ta'ala perintahkan dia, diengkar, tak nak sujud pada Nabi Adam alaihissalam, dijatuhkan hukuman, dikeluarkan daripada surga, kecampak dekat dunia. Dia tahu dia salah. Tapi sebab dia ego, dia sombong, dia tak cakap minta maaf lah ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tak. Iblis, keluar kamu, pergi masuk dekat dunia. Tak ada masalah. Never mind. Small matter. Iblis tak ada minta maaf. Dia tak menyesal. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Tak, iblis tak menyesal. Malahan iblis, tuan-tuan yang dia minta syarat. Sebab tu orang sombong, kalau kita bagi apa-apa tindakan, hukuman pada dia, dia minta syarat. Adik-beradik 10 orang. Engkau dulu masa mak abah ada, kau tak nak jaga mak bapak. Ini tanah pusaka mak bapak, tak ada wasiat tulis nama engkau. Harta rumah ni tak ada nama engkau. Kau tak pernah balik sebab nak tengok mak bapak. Bila mak bapak dah tak ada, baru kau nak balik nak minta harta. Kami adik-beradik 10 orang, 9 orang dah bersepakat, kamu tak boleh ambil harta, tak boleh dapat harta. Orang sombong cakap apa? Tak ada hal. Tapi, dia cakap, tapi tak ada hal, kau tak bagi harta tak ada masalah. Tapi, ni iblis. Ya Allah, aku boleh keluar, tak ada masalah. Aku boleh masuk ke dunia, tak ada masalah. Tapi, pertama aku minta, aku punya nyawa, umur panjang sampai hari kiamat. Boleh, tak ada masalah kata Allah. Panjangkan umur, boleh. Sampai hari kiamat, boleh. Keluar. Kedua, ya Allah. Minta lagi kedua. Apa lagi iblis? Aku akan goda anak Adam alaihissalam untuk dia ikut aku masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis. Dia sombong, dia tak minta maaf, dia tak menyesal. Sebab itu bila orang sombong, tuan-tuan mulia, bila dia kena satu hukuman, apa-apa pun, dia tak minta maaf, tak menyesal. Tak apa. Pengurusi surau tak bagi saya datang surau Haji Maksum, tak apa, saya pergi Nurul Jannah. Apa masalah? Tak bagi saya daftar ahli karya surau Haji Maksum, tak apa, saya pergi tempat lain. Tak bagi saya solat dekat sini, tak ada masalah, saya solat dekat lain. Tapi ingat, besok bila rasa susah, jangan panggil saya. Ini orang sombong. Satu perkataan orang sombong yang selalu keluar daripada mulut dia, sayalah yang paling hebat. Sayalah lebih baik daripada dia. Ini perkataan iblis laknatullah. Inilah perkataan Raja Fir'aun laknatullah alaih. Inilah perkataan Qarun, saya lebih banyak ilmu daripada dia. Saya lebih kaya daripada dia. Sayalah yang usahakan surau Haji Maksum. Sayalah yang usahakan dana untuk masjid, madrasah, musolah, tahfiz, rumah anak yatim. Ini perkataan saya, tuan-tuan, yang paling bahaya. Kalau saya tak buat, tak dapat aircon macam ini punya sejuk. Ini contoh. Kalau saya tak cari dana, tuan-tuan, tak dapat kapet selemut ini, tak banyak tiang untuk tonton sandar. Dalam keadaan Jack pun kutuk kita juga. Kalau saya tak usahakan dana ni, tak dapat solat jemaat. Ini perkataan saya. Perkataan saya paling bahaya. Macam mana nak nafikan yang kita dah buat ni macam-macam? Bila orang cakap, wallah hebat Tuhan. Sejak Tuhan jaga ni, saya nampak banyak perubahan. Saya baru belajar. Ini perkataan nak nafikan. Tak pun, la haula wala quwata illa. Saya tidak ada daya upaya.
Tuan-tuan bantu saya boleh buat. Tuan-tuan tak bantu saya, tak boleh buat. Saya baru nak belajar. Ini perkataan orang nak rendah diri, tawaduk. Kita jemput penceramah datang. Surah Maksum. Sembahyang maghrib. Dia jadi imam. Imam, penceramah hebat. Semua TV dia masuk. Imam maghrib. Lepas Al-Fatihah, rakaat kedua, dia baca Qul Wallahu Ahad. Suara sedap. Imam, TV semua dia masuk. Habis ceramah, dia pun balik. Satu surau cerita tentang hebatnya tadi penceramah. Penceramah hebat, jadi imam suara sedap. Penceramah dia pun bagus, senang faham. Kita cakap, macam tu hebat ke? Qul Wallahu Ahad. Kita imam surau pun Sabih isma rabbikal a'la. Qul Wallahu Ahad, mana hebat? Ini sombong. Perkataan ini keluar bila kita rasa hebat. Nampak kawan kita sembahyang, wah tuan, rajin datang surau Haji Maksum akhir-akhir ni. Orang dah bagi tahu kita pun alhamdulillah. Bolehlah satu hari 5 waktu solat berjemaah. Kalau nak harapkan AJK surau ni 2 waktu pun tak nampak. Dalam keadaan dia bagi tahu dia 5 waktu, dia sempat lagi bagi tahu. Kalau nak harapkan AJK surau 2 waktu pun tak nampak. Lagi-lagi pengerusi 1 waktu je pun susah. Dalam keadaan dia sedap-sedap kena puji, dia kerat juga tuan-tuan. Contoh orang sombong. Sombong ni, setan ni paling seronok, iblis. Apa dia suka? Dia songkit. Selama saya jadi AJK surau, selama saya jadi AJK masjid, inilah satu-satunya program terbesar kita pernah buat. Ini perkataan bahaya. Kalau saya tak usahakan dana ni tuan-tuan, tak dapat tandas sampai 20 tandas tu. Tandas pun dikira klaim sekali dia punya. Macam tandas tu dia punya. Eloknya kalau orang pencen je ni tuan-tuan, tandas tu bawa balik. Ni tandas kau ya? Bawa balik sekali simpan. Tak tahu 20 tandas tu dia nak buang macam mana. Gila-gila. Sehari pertama tandas 1, hari kedua tandas 2. Ini bukan kita punya, ini wakaf. Ini ahli karya punya. 1 inci sejuk ni. 1 inci kipas yang berpusing ni tuan-tuan dia. Bukan hak kita, tak ada hak kita. Ini hak kita punya ahli karya surau. Ini hak ahli karya masjid. Tak ada satu pun yang kita ada lebih untuk siapa-siapa. Tak ada. Kita tak ada tuan-tuan dia apa pun melainkan satu amanah yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan kepada kita untuk jaga surau masjid baik-baik. Ahli karya semua sama. Yang datang selalu sama. Yang tak datang selalu sama. Yang datang sama. Yang tak datang sama. Yang tak datang tapi komplain sama. Tak datang, komplainnya datang. Sama. Hak dia sama. Fakir miskin sama. Datang masjid sama. Tak datang masjid sama. Panggil jamuan makan sekali datang. Ini hak mereka tuan-tuan yang kita kena jaga. Sebab apa? Sebab kita nak hilangkan rasa sombong kita. Kita takut kita ada satu rasa sombong yang bila ada dalam hati ini, wa na'udzubillah, kita tak dapat masuk surga. Sebab itulah penyakit sombong ni tuan-tuan ya. Kalau ada terkena pada kita, dia akan ikut kita kat dunia, ikut ke alam barzah, ikut ke yaumil mahsyar, dan dia akan ikut wa na'udzubillah masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Ini orang yang ada sifat sombong. Jadi sebab tak nak sombong, kita habiskan kuliah. Nanti orang cakap, oh ustaz ni mentang-mentang dia sedap kan. Sombong lah tu. Sebelum tuan-tuan rasa macam tu, baik saya habiskan. Jadi minta maaf atas kekurangan tuan-tuan. Mungkin ada percakapan saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Tak ada lain niat melainkan kita sama-sama belajar. Tak ada kehebatan apa pun kita semua. Melainkan kita hanyalah hamba Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di awal Muharram ini, bulan baru Islam ini, kita bertambah semangat dengan azam yang baru. Mudah-mudahan kita akan kekal dalam keadaan kita beramal ibadah pada Allah Ta'ala. Dan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita dijauhkan daripada perkara-perkara kemaksiatan dan dosa. Dan daripada apa-apa yang Allah Ta'ala akan ancam kita, insyaAllah. Minta maaf, ada
perkataan saya menyinggung lagi tuan-tuan yang mulia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih, kafarah dan salawat. Wallahu a'lam.